I come alive. Di dalam kursus ini, ianya mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam aktiviti kembara alam secara teori dan praktikal bagi menimbulkan minat dan rasa tanggung jawab di dalam diri pelajar. Seterusnya, di dalam kursus ini juga ianya memerlukan pelajar mempamerkan perlakuan asas dengan teknik yang betul di samping menghubung kaitkan prosedur piawai dalam pengurusan dan penganjuran aktiviti kembara alam. Di dalam video ini, kumpulan kami akan membahaskan sebuah aktiviti rekreasi air, yaitu Come alive, come alive. Conditions on my side. I'm waking up inside. I come alive. Sukan air merupakan salah satu aktiviti yang melibatkan air. Antara contohnya menyelam, bermain bot, bermain jet ski, berenang, dan sebagainya. Aktiviti sukan air ini boleh dilakukan di tasik, di sungai, dan juga di kolam renang. Baiklah, sedikit sejarah tentang sukan air. Sukan air mula diperkenalkan pada abad ke-19 dan diperkenalkan pada mulanya di Eropah dan hanya golongan elit sahaja yang menyertainya. Namun begitu, sukan air mula diperkenalkan pada tahun 1900 ke peringkat antarabangsa dalam sukan Olimpik, dan pada tahun 1980 Malaysia telah menggorak langkah untuk menyertai sukan air, di mana banyak sukan ataupun aktiviti air telah diperkenalkan di Malaysia. Aktiviti sukan air telah menjadi kegemaran rakyat Malaysia pada masa kini. Malaysia juga tidak terkecuali untuk melahirkan olahragawan serta olahragawati yang menceburi bidang sukan air, dan mereka telah banyak memberikan penghargaan serta mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang sukan air. Sukan air merujuk kepada pelbagai jenis aktiviti sukan yang dilakukan di dalam ataupun di atas air. Sukan air boleh dibahagikan kepada beberapa jenis kategori utama, termasuk sukan air permukaan, sukan air bawah permukaan, serta sukan air berdasarkan kemahiran renang. Antara contoh sukan air ialah berkayak, water rafting, dan juga snorkeling. Aktiviti berkayak adalah satu bentuk rekreasi air yang melibatkan penggunaan kayak untuk bergerak di atas air. Kayak sendiri adalah sejenis perahu kecil yang umumnya digunakan oleh satu atau dua orang dan menggunakan dayung dengan bilah di kedua-dua hujungnya. Aktiviti ini boleh dilakukan di pelbagai jenis perairan seperti sungai, tasik, dan juga laut. Seterusnya ialah aktiviti water rafting ataupun dikenali juga sebagai whitewater rafting. Aktiviti ini ialah salah satu sukan air yang melibatkan menaiki sebuah rakit besar di atas sungai, khususnya di bahagian yang mempunyai arus deras dan aliran air yang mencabar. Aktiviti ini seringkali dilakukan sebagai satu bentuk rekreasi atau pengembaraan dan menawarkan pengalaman yang mendebarkan. Akhir sekali ialah aktiviti snorkeling. Aktiviti snorkeling adalah satu bentuk rekreasi yang melibatkan berenang di permukaan air sambil mengamati kehidupan bawah air. Snorkeling umumnya dilakukan di perairan dangkal seperti pantai, terumbu karang atau lokasi snorkeling yang khusus di mana kehidupan bawah laut dapat dilihat dengan jelas. Aktiviti ini popular kerana mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan mahal atau latihan khusus seperti yang diperlukan dalam scuba diving. Kayak merupakan salah satu daripada jenis pengangkutan air yang telah digunakan oleh manusia sejak berkurun lamanya. Tujuan asal kayak dibuat dan digunakan adalah sebagai alat keperluan harian, sebagai alat pengangkutan bahan atau sumber seperti makanan dan kayu, serta sebagai alat pengangkutan untuk mengangkut manusia berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain ataupun berpindah randah yang itu nomad. Di Malaysia, penggunaannya banyak dilihat sebagai alat pengangkutan. Kayak yang terawal diperbuat daripada sebatang pokok yang telah diubah suai mengikut keperluan. Lama kelamaan, pembuatan kayak menjadi lebih canggih dan moden, iaitu mula dibina menggunakan paip, kulit, kanvas, simen dan yang terkini daripada plastik. Pada asasnya, ianya dicipta berdasarkan kayak yang telah lama digunakan, dikenali sebagai Eskimo. Ianya diperbuat daripada kulit binatang yang dilapik di atas kayak.
Dayung yang digunakan mempunyai dua mata atau double blade pedal. Pada tahun 1960, kayak mula diberikan pendedahan kepada pelajar tanah air yang diberi latihan di luar negara. Sit inside or sit in kayaks. This is the most common type of kayak. Sit inside kayaks have a cockpit where the paddler sits inside the kayak, protected from the elements. Sit on top kayaks have an open cockpit with the paddler sitting on top of the kayak. Touring kayaks are designed for long distance paddling and are typically longer and narrower than other types of kayaks. Whitewater kayaks are specially designed for navigating fast-moving rivers and rapids. They are shorter and more maneuverable than other kayaks. Recreational kayaks are versatile and user-friendly, designed for casual paddling on calm lakes, slow-moving rivers, and protected coastal areas. Inflatable kayaks are made from durable materials and can be inflated and deflated for easy storage and transport. Paddling kayaks are equipped with pedals and a propeller system, allowing the paddler to propel the kayak forward using their legs instead of a pedal. Terdapat beberapa punca kemalangan yang boleh berlaku semasa berkayak, seperti yang telah tertera, antaranya ialah tidak memakai jaket keselamatan atau cara pemakaian jaket keselamatan yang salah, cemas atau kelang kabut iaitu panik apabila panik musibah mudah berlaku, tidak mematuhi peraturan yang telah dinyatakan, tidak ada asas dalam berenang, tiada dedahan kepada water confident bagi yang pertama kali atau kurang pengalaman dalam berkayak. Berkayak semasa cuaca buruk atau arus air yang terlalu deras juga boleh menyebabkan punca berlakunya kemalangan semasa berkayak. Antara langkah keselamatan yang boleh dilakukan adalah memakai jaket keselamatan dan memastikan cara pemakaian jaket keselamatan yang betul, mempunyai pengetahuan yang cukup sebelum berkayak, tidak mudah cemas ataupun kelang kabut bagi mengelakkan berlakunya musibah, mematuhi peraturan yang telah dinyatakan. Mempunyai asas dalam berenang, melihat keadaan cuaca dan memastikan arus air adalah dalam keadaan yang baik untuk berkayak, pendedahan kepada water confident bagi yang pertama kali ataupun kurang berpengalaman dalam berkayak. Terdapat beberapa isyarat dan komunikasi menggunakan pendayung semasa berkayak, antaranya ialah yang pertama berhenti, dayung dipegang melintang kemudian diangkat melewati kepala, kedua berkumpul, dayung diangkat tegak ke atas dan daun dayung disejajarkan dengan depan perahu, ketiga belok arah, dayung diletakkan melintang sesuai arah tujuan, keempat pertolongan. Dayung diangkat ke atas dan kemudian digerakkan ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir, kembali. Dayung diangkat tegak lurus dan ditegakkan, kemudian digerakkan ke depan dan ke belakang, yang mana isyarat ini menandakan semua pendayung berkumpul di satu tempat di mana sesuai dengan posisi perahu, tempat di mana dayung itu digerakkan. Peralatan untuk berkayak. Yang pertama kayak, yang kedua pedal ataupun pendayung, ketiga life jacket dan yang keempat ialah whistle. Cara pemakaian yang betul ketika berkayak. Perkara utama yang penting iaitu memakai life jacket. Yang kedua, pemakaian baju seperti jersey. Yang ketiga, berseluar tracksuit. Dan yang keempat, memakai kasut bertutup. Semasa anda mengangkat kayak, pastikan badan membengkokkan lutut dan menggunakan kekuatan kaki untuk membolehkan kayak ke atas. Jangan sesekali menggunakan kekuatan pinggang kerana ia boleh mendatangkan kecederaan kepada anda. Teknik memasuki kayak berbeza-beza mengikut situasi kawasan aktiviti anda. Kawasan air cetek dan separas lutut, tangan yang dominan memegang bahagian luar kokpit dan angkat kaki anda yang hampir sekali ke dalam kokpit. Jangan sesekali letakkan berat badan anda pada kayak di peringkat ini. Kaki anda dan pada masa yang sama sebelah lagi tangan anda memegang kokpit. Letakkan punggung anda dan masukkan dengan segera ke dalam kayak dan masukkan sebelah lagi kaki anda ke dalam kokpit. Dayungan ke hadapan. Tangan dibengkokkan separas bahu. Gerakkan torso kanan ke belakang dan tarik pendayung sampai ke sisi pinggang. Keluarkan mata dayung dari air dan masukkan pula mata dayung kiri ke dalam air. Tolak air. Dayungan mengundur. Pusingkan torso kanan ke arah stern, jangkau dan benamkan mata dayung dalam air. Tolak mata dayung ke hadapan bahagian kiri dan kanan secara berulang kali. Untuk berhentikan kayak, arah dayungan akan berlawanan dengan arah pergerakan kayak.
Pegang kokpit dengan kedua-dua tangan anda. Keluarkan sebelah kaki sehingga mencecah dasar pasir. Angkat punggung dan hulurkan sebelah lagi kaki anda keluar. Saya akan menerangkan tentang peraturan aktiviti air. Terdapat 3 keadaan yang perlu diambil perhatian, iaitu sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti air. Antara peraturan sebelum melakukan aktiviti air ialah: yang pertama, memastikan cuaca bersesuaian. Yang kedua, membaca memahami setiap amaran dan panduan keselamatan yang telah diletakkan di kawasan-kawasan tertentu. Kemudian, yang ketiga, melakukan regangan badan iaitu warm up untuk mengelakkan berlakunya kekejangan otot semasa melakukan aktiviti air. Kemudian, kita hendaklah memakai pakaian yang bersesuaian iaitu pakaian sukan dan tahan lasak. Kemudian, kita perlulah mematuhi langkah-langkah keselamatan seperti memakai jaket keselamatan terlebih dahulu untuk mengelakkan berlaku perkara yang tidak diingini. Semasa melakukan aktiviti air pula ialah kita perlulah menjaga kebersihan air serta tidak merosakkan flora di kawasan air. Yang kedua, kita perlulah menjalankan aktiviti air di kawasan tumpuan dan mempunyai penyelamat keselamatan yang berhampiran. Kemudian, berhati-hati dengan permukaan licin yang disebabkan terkena air atau kaki yang basah untuk mengelakkan tergelincir. Kemudian, elakkan melakukan aktiviti air berhampiran kawasan kolam pecah atau arus yang sangat deras. Dan itu kita digalakkan untuk melakukan aktiviti air secara berpasangan ataupun secara berkumpulan supaya mereka semua dapat tahu keadaan setiap individu. Kita tidak boleh makan ataupun minum sambil melakukan aktiviti air. Peraturan yang terakhir adalah peraturan selepas melakukan aktiviti air, iaitu apabila kita hendak keluar daripada air, kita perlulah pilih laluan keluar air yang selamat seperti tangga ataupun kawasan air yang cetek. Kemudian berjalan di permukaan kering dan tidak berlari dan melakukan regangan cooling down untuk mengelakkan berlaku kekejangan otot. Kemudian, bersihkan keseluruhan kulit badan dengan air paip untuk mengelakkan berlaku masalah kesihatan. Dan pastikan tiada kotoran ataupun sampah yang ditinggalkan di kawasan aktiviti. Terusnya, kepentingan kemahiran aktiviti air. Apa yang kita akan dapat bila kita mahir aktiviti adalah langkah keselamatan. Kerana dengan langkah keselamatan ini, kita dapat mengetahui langkah-langkah persediaan dan keselamatan dalam air dan cara bernafas dengan betul. Dan bila kita mahir dalam aktiviti air, kita akan mengetahui cara-cara bernafas semasa di air. Dan dengan kemahiran aktiviti air, kita dapat meminimalkan risiko kemalangan dalam air. Kemudian, dalam aktiviti air ini, apabila kita mahir, kita akan mengetahui teknik pengapungan, iaitu dengan mempelajari teknik pengapungan, mengapungkan badan dengan betul. Selain itu, dengan mahir dalam aktiviti air, kita dapat hayati keindahan alam, di mana kita dapat menghayati dan menikmati keindahan alam semula jadi. Dengan mahir dalam rekreasi dan aktiviti air, dapat membantu kita mahir dalam kemahiran berenang. Kita dapat menguasai kemahiran berenang berdasarkan aktiviti yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Hisham. Saya akan menerangkan berkaitan dengan langkah menangani mangsa lemas. Aktiviti air boleh menjadi menyeronokkan dan pada masa yang sama ia juga boleh menjadi aktiviti yang berisiko tinggi untuk kehilangan nyawa. Oleh itu, asas menyelamatkan mangsa perlu diketahui dan dipelajari oleh orang ramai agar dapat dipraktikan di kawasan yang tidak mempunyai ramai orang. Di sini ada beberapa langkah yang disediakan untuk menangani mangsa lemas. Yang pertama, nilai tahap bahaya. Perkara yang pertama yang kita harus lakukan sebelum membantu adalah menilai tahap bahaya. Nilai sama ada keadaan adalah selamat untuk kita masuk ke dalam air dan mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk membantu. Jika keadaan air tidak selamat atau tidak mahir berenang dan menyelamat, maka dapatkan segera bantuan. Sementara menunggu, cuba untuk mencapai mangsa dari tempat yang selamat seperti bot atau pantai. Jika tidak dapat mencapainya, lemparkan mereka alat penyampung atau tali untuk membantu mereka tetap terapung. Yang kedua, periksa pernafasan. Setelah mangsa dikeluarkan dari air dan dapati tidak sedarkan diri, dongakkan kepala mangsa, periksa mulut dan salur pernafasan. Gunakan jari untuk mengeluarkan sebarang objek pepejah yang mendekat saluran pernafasan. Palingkan mangsa ke posisi mengiring untuk mengeluarkan cecair yang berkemungkinan berada di dalam mulut dan salur pernafasan. Lihat selama 10 saat. Jika mangsa tidak bernafas, mulakan prosedur CPR dengan segera. Yang ketiga, prosedur CPR mangsa lemas. Prosedur CPR adalah lebih berkesan dan selamat jika dilaksanakan oleh individu terlatih. Prosedur ini boleh menyebabkan kecederaan pada pelaksana dan mangsa jika dilakukan menggunakan teknik yang salah.
Berikut merupakan ringkasan prosedur melakukan CPR. Yang keempat, pantau mangsa setelah CPR. Setelah mangsa boleh bernafas sendiri, letak mangsa dalam posisi mengiring ke kiri. Pantau pernafasan mangsa sehingga mangsa sedar. Jika mangsa berhenti bernafas semula, maka mulakan semula prosedur CPR. Mangsa yang telah berjaya diselamatkan perlu diselimutkan tubuhnya untuk mengelakkan mangsa mengalami hipotermia, iaitu suhu badan terlalu rendah. Mangsa juga perlu ditenangkan, diberi ruang dan tidak terlalu diganggu. Tunggu hingga ambulans atau petugas kesihatan tiba. Mangsa lemas perlu diperiksa oleh doktor walaupun telah sedar dan bernafas sendiri. Ini kerana mangsa lemas boleh mengalami beberapa komplikasi. Terdapat beberapa kebaikan yang dapat diperolehi oleh pelajar sekiranya menyertai Kembara Alam. Antaranya ialah pelajar dapat menerangkan teori dan konsep yang bersesuaian dengan bidang pengetahuan. Dan yang seterusnya, pelajar dapat mendemonstrasikan kemahiran praktikal mengikut bidang pengetahuan. Seterusnya ialah pelajar dapat mempamerkan kemahiran kerjasama dalam kumpulan atau berpasukan. Pelajar juga dapat mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan accountability dalam pelbagai konteks. Dan yang terakhir, pelajar dapat mempamerkan nilai profesionalisme dan beretika dalam menjalankan tugasan.